وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abel. Siapa yang belum subscribe tu bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Abel doakan kita semua dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki lah, serta diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Hari ni Abel nak cerita pengalaman Abel semasa budak-budak tu. Masa umur 7-8 tahun, kira-kira darjah 1, darjah 2 gitulah. Jadi kalau time cuti sekolah ni Abel akan duduk rumah arwah nenek lah. Jadi kali di rumah arwah nenek itu kita ada 4 orang lah arwah nenek, Abel, lepas tu mak saudara seorang dengan pak saudara seorang. Rumah nenek ni, nak cerita kawasan rumah nenek ni. Rumah nenek ni dia terletak di Kampung Temesu, Limbak, Kota Baru, Kelantan. Kawasan rumah nenek ni memang kawasan agak bersemak hutan jugalah. Belakang rumah nenek ni memang kawasan hutan, ada pokok durian, ada pokok rambutan, pokok cempedak, pokok nangka, pokok koko pada. Dan rumah dia ni jenis rumah kayu lama. Rumah kayu lama dia ada lubang angin. Dia dibuat lubang angin. Biasa mereka bentuk rumah Melayu tradisional ni dia ada lubang angin ni untuk udara ataupun angin bersih ni masuk, dan bawah bumbung tu dia ada ruang untuk udara panas keluar lah. Jadi rumah tu walaupun tak pasang kipas pun kita rasa tak panas, tak panas sangat lah. Rumah arwah nenek ni kira rumah kayu lama lah. Dan sebelah rumah nenek ni ada rumah jiran ada kiri kanan lah. Dan Abel ni antara cucu yang paling rapat dengan arwah nenek. Nak masuk cerita hantu dia, Jadi malam-malam Abel ni akan tidur awal. Biasa kita tidur lepas isyak tu arwah nenek pun tidur dah. Zaman dulu tak berjaga lah, tak tidur lewat lah, sebab zaman dulu TV pun tak ada, handphone pun tak ada. Jadi tak tahu nak buat apa. Arwah nenek pun esok pagi-pagi nak noreh getah, jadi kita orang tidur awal lah. Jadi Abel ni kalau tersedar tengah malam, Abel rasa lemas sebab arwah nenek ni dia akan hembuh dah pelita lah. Kalau time nak tidur tu dia tutup dah pelita. Bila time bulan gelap, kita tengok ke lubang angin pun dah tak nampak cahaya dah. Tak nampak cahaya, so kita rasa lemas budak-budak kan. Tapi kalau time bulan terang, kita akan nampak cahaya, kita rasa okey sikit lah. Jadi setiap pukul 1, pukul 2 pagi Abel akan tersedar daripada tidur. Masa tu Abel dengar seolah-olah rumah jiran sebelah ni, dia punya perigi dia, punya telaga dia ni di luar rumah, dan tengah-tengah antara rumah arwah nenek dengan rumah jiran ni lah. Telaga dia duduk tengah-tengah, dan tiap-tiap malam Abel dengar ada orang ambil air telaga ni, dia timbul air telaga, dan bila air tu penuh dia lepas balik. Jadi bunyi plup dalam telaga, plup 2-3 kali. Semalam 2-3 kali lah bunyi benda tu, orang pungguh air kan. Jadi masa tu Abel tak tahu lagi sebenarnya itu bunyi orang timbul air telaga. Jadi Abel kan masa tu budak-budak, Abel ingat benda tu buah kelapa jatuh ataupun buah nyo ni jatuh dalam telaga, bunyi plup 3 kali. Sebab tepi telaga tu ada buah kelapa, ada pokok kelapa. Dan pagi-pagi bila Abel bangun tidur, Abel akan berlari pergi tengok dalam telaga tu, tengok tak ada apa buah kelapa tu. Tapi setiap malam Abel dengar benda tu. Zaman dulu kita tak cerita lah ke orang lain, tak cerita ke arwah nenek kita dengar ni, sebab Abel pun tak tahu kenapa Abel tak tercerita pada sesiapa. Dan selain pada Abel bunyi benda jatuh dalam telaga tengah-tengah malam ni, Abel dengan jiran sebelah ni pukul 1 pagi, pukul 2 pagi dia berlari-lari dalam rumah. Bila kita besar ni, kita dah tua ni, baru kita terfikir balik benda tu tak logik lah.
pukul 1, pukul 2 pagi ada orang berlari dah kat atas rumah jiran ni. Dalam rumah jiran ni rumah papan juga, dan gelegar lantai kayu. Jadi bila jalan kuat atau berlari tu kita dengar lah. Jadi tiap-tiap malam selepas ada bunyi benda jatuh dalam telaga tu, bunyi orang berlari dalam rumah jiran. Jadi Abel pun tak cerita sesiapa lah. Dan sebenarnya mak Abel, ibu Abel ni dia lebih teruk lagi, dia kena ganggu. Masa tu dia pun macam Abel juga, dia tak cerita pada arwah mak lah atau arwah nenek, dia tak cerita. Dia tiap-tiap maghrib, hampir-hampir maghrib pukul 6.30, pukul 7.30 tu, kalau dia duduk di tangga rumah, di pintu depan rumah arwah nenek tu, dia akan nampak ada satu, orang panggil apa, hantu bungkus. Mak ni dia panggil hantu bungkus. Hantu bungkus tu pocong, tapi pocong ni dia bukan seperti yang kita selalu dengar ni, dia melompat-lompat. Tapi mak ni dia nampak benda tu bergolek-golek daripada hujung jalan sampailah lalu depan mak ni, dan dia masuk bawah rumah arwah nenek. Dia masuk, mungkin dia pergi ke hutan belakang. Jadi hampir setiap hari mak Abel atau mak Abel ni nampak benda tu. Jadi dia pun tak cerita ke orang. Dan mak Abel cerita dia banyak kali lah macam kena ganggu. Dia pergi ke arwah nenek ni menoreh getah. Pagi-pagi dia nampak hantu raya ataupun benda berbulu besar melekat duduk di pokok getah. Benda tu macam peluk pokok getah, jadi nampak besar benda tu duduk peluk pokok getah. Tapi dia tak bagi tahu pun arwah nenek, dia pendam je benda tu. Mungkin dia anggap benda tu biasa sebab selalu nampak, dan dia selalu kena ganggu lah. Dan mak Abel ni juga, ibu Abel ni juga selalu kena tindih ke hantu. Bila dia kena tindih ke hantu tu, dia tidur, dia kena tindih, dia nampak benda yang berbulu tadi datang nak pergi tempat dia tidur ni. Dia tak boleh bergerak, tak boleh bergerak, tak boleh bernafas. Dan pernah bila mak Abel ni dia dah kerja kilang masa tu, dan hari tu dia dapat gaji lah, dia dapat gaji, duit banyak lah dalam beg dia ni. Dan masa dia nak tidur malam tu, dia letak beg duit dia ni bawah bantal dia tidur, dan baru je dia terlelap benda berbulu ni datang di depan dia, berdiri depan dia dengan mata merah tengok dia. Bila mak nampak benda tu, dia terus tak boleh bergerak dah, dia kena tindih dah. Dan benda tu datang ambil beg duit dia bawah bantal lah. Jadi mak ni dia menangis dan baca ayat kursi semua. Benda tu lepas, dan dia tengok beg duit dia tu memang ada bawah bantal lah. Jadi benda tu saja nak mengusik-ngusik. Jadi kalau rumah arwah nenek ni memang banyaklah cerita-cerita. Memang bukan Abel saja nampak, sepupu-sepupu Abel pun nampak. Ada yang nampak hantu pari dan hantu Pontianak yang duduk atas motor tu. Jadi sepupu Abel ni, Rashidi ni, dia pukul 6.30 dia dah bangun dah nak pergi sekolah, dan ayah dia ni hantar dia pergi sekolah lah. Jadi semasa dia duduk tengah ikat tali kasut ni, depan rumah dia ni memang ada jalan kecil lah. Dan ada jiran ni, dia bawa anak dia ni, 2 orang anak dia ni duduk belakang dia nak bawa pergi sekolah ni. Dan di belakang pada anak dia ni, ujung sekali yang keempat ni, langsung Pontianak duduk kat situ. Dengan rambut dia menggerbangnya, dia duduk belakang sekalinya, dia sambil senyum pada sepupu Abel ni lah. Jadi sepupu Abel pun masa tu dia tak cerita kat siapa juga. Bila dah besar ni baru dia cerita pengalaman dia lah. Bila dah besar ni baru kita tahu benda tu adalah gangguan lah. Jadi banyak cerita kalau nak share pengalaman masa kecil ni. Ada sekali tu Abel dengan adik Abel dan dengan sepupu Abel ni, kita orang ni suka makan buah belimbing. Buah belimbing ni pokok dia ni ada dalam dusun arwah nenek ni lah. Dan masa tu pagi dalam pukul 10, kita orang bertiga ni pergi bawa galah buluh ni, nak jolok buah belimbing lah. Tengok duk syok-syok jolok buah belimbing ni, tiba-tiba dengar ada orang sergah. Memang kuat sangat suara dia, sampai bergema dalam satu dusun tu. Suara dia saja tak logik lah kan. Kalau orang sergah, manusia sergah, kita suara bergema sampai kuat sangat.
Dan masa tu Abang terus campur galuh ni. Terus campur galuh kita ni semua berlari-lari. Abang sampai rumah arwah nenek ni, tengok-tengok selipar abangnya ada sebelah je kat kaki, dan adik abang dengan sepupu abang, selipar dia orang ni masing-masing dah tak ada dah. Semua berlari dengan kaki ayam. Kira abang hebat jugalah, ada juga sebelah kaki, sebelah selipar dekat kaki. Jadi itulah abang nak cerita kisah pengalaman abang semasa kecil dulu di rumah arwah nenek. Sekian, terima kasih.